نبي مولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى كافة الأنبياء والمرسلين والصحابة وقرابة وتابع التابعين والسلكين والشهداء والأوفياء والأتقياء صالح المسلمين والمسلمات وخصوصا صاحب الكتاب الشيخ حسين ناصر ابن محمد طيب وأصوله وفروعه وهواشيه نسبه ودينه ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات شأن ولهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين وهدنا تأويل، اللهم اجعلنا من العلماء العاملين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم شيخنا ولعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين آمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, sambung pembahasan kitab Qatrul Ghaisiyah fi Ilmi Sufiyah ala Syariat Muhammadiyah. Muka surat surat 39. Kita tengok muka surat 38 bawah sekali. Kaifa yatasawwaru an yahjubahu syai'un wa huwa zahiru qabla wujudi kulli syai'in. Kaifa yatasawwaru an yahjubahu syai'un wa huwa zahiru qabla wujudi kulli syai'in. Ini kalam daripada Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari radhiyallahu ta'ala anhu. Apa kata dia? Dalam kitab hikam ni, ini ayat dalam kitab hikam. Kaifa tasawwaru ay yahjubahu syai'un wa huwa zahiru qabla wujudi kulli syai'. Bagaimana akal dapat membayangkan bahawa wujud Allah itu dilindungi daripada kita oleh sesuatu daripada kaun ini. Kaun ini mana? Makhluk ini. Padahal Allah yang zahir dahulu, Allah yang wujud dahulu sebelum wujud segala sesuatu. Bagaimana kita nak meletakkan kita dengan Tuhan ni adanya hijab, sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha wujud terlebih dahulu daripada wujud kita. Tak ada dinding kita dengan Tuhan ni. Sebelum ayat-ayat yang atas tu pun macam tu membahaskan. Tak ada perbahasan berkaitan tentang hijab hakikatnya kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana mentahqiq namanya Az-Zahir. Az-Zahir, Tuhan yang maha zahir, wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu. Kerana mentahqiq namanya Az-Zahir azalan wa abadan. Azalan wa abadan. Az-Zahir azalan, azali. Azali sifat azali ni maksudnya apa? Azali ni maksudnya dengan qadim Tuhan. Qadim, Tuhan itu wujud tiada permulaannya. Dia sebut azali. Azali ni sifat Tuhan, sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulama membahaskan kalimah azali ni dengan dua maksud. Dinisbahkan kepada Tuhan, lain maksudnya. Dinisbahkan kepada makhluk, lain sifatnya, lain makna dia. Kalau ada mengatakan bahawa saya ni memang macam ni saja, azali lagi. Kan? Adapun azali makhluk lain. Azali Tuhan, adamul lahid wa adamus sabiq. Makna Tuhan itu tiada permulaan bagi dia. Tidak dimulai oleh sesuatu. Kalau kita mengaji ilmu tauhid,
berkaitan tentang sifat Tuhan tersebut qadim. Qadim. Yang pertama sifat Tuhan tu wujud. Ataupun yang kedua disebut sebagai kidam ataupun qadim. Tuhan tu kidam, makna Tuhan yang sifat dia sedia ada. Zahir Tuhan tu, zahir wujud Tuhan, wujud Allah Subhanahu wa taala dengan sifat dia yang sedia ada. Apa maksud sedia ada? Sedia ada makna tidak dimulai oleh sesuatu. Tidak dimulai oleh sesuatu. Tak ada yang mula. Lam yalid wa lam yulad. Tak beranak dan tidak diperanakkan. Ya, walam yakul lahu kufuwan ahad. Tak ada yang sama dengan Tuhan. Tak ada satu pun yang sama dengan Tuhan, yang sekufu dengan Tuhan. Tak ada. Jadi azali makna tidak dimulai oleh sesuatu. Tuhan ni sedia ada tanpa dicipta. Tuhan ini sedia ada tanpa dimulai oleh sesuatu. La bidayata lahu. Tiada permulaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Dialah Tuhan yang maha awal. Tuhan yang maha awal. Wa abada. Itu di sini. Azalan wa abadan. Tuhan yang maha awal, yang maha azali. Dan itu qadim ni, dia ada dua sifat. Qadim ni diterjemah ataupun diistilahkan dengan dua istilah. Satu disebut sebagai qadim zati, satu disebut sebagai, yang kedua disebut sebagai qadim aradi. Qadim zati ini kembali pada Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Dibahagikan kepada dua. Yang dikatakan zati tersebut, qadim hakiki tersebut adalah qadim pada zat dan qadim pada sifat Allah Subhanahu wa taala. Tiada permulaan bagi zat Tuhan, tiada permulaan bagi sifat Allah Subhanahu wa taala. Sifat Allah pun tak ada siapa jadikan. Kan? Bukan bermaksud bila Tuhan ada, Tuhan menjadikan sifat itu. Bukan. Tiada permulaan juga pada sifat Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Muhaimin, Aziz, Jabbar, Takabbir, Al-Latif, Rauf, Tawwab, Al-Ghafur. Semua nama-nama yang menunjukkan sifat Tuhan tu qadim juga sifatnya. Azali juga sifatnya. Adapun azali bagi makhluk, itu disebut sebagai qadim idafi. Kan? Disebut sebagai qadim zamani. Kan? Maknanya azali pada makhluk adalah mengambil suatu tempoh ataupun masa yang lama ataupun disandarkan kepada seseorang. Maksudnya dia ni qadim, dia ni baik sejak daripada azali lagi. Mana daripada emak pun dah baik. Daripada perut emak pun dah baik. Daripada keluarga ayah pun dia baik. Ayah baik, emak baik. Itu mana sandaran kepada sesuatu makhluk, kepada satu makhluk yang lain. Ya, adapun azali yang disifatkan pada Tuhan tersebut la bidayata lahu. Tiada permulaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita mengaji tauhid 20 kita tu lawam, tuan mengaji kita tu lawam. Itulah maksudnya azalan, azali. Kan? Wa abadan, dan abadi, abadan makna selama-lamanya. Azalan wa abadan dengan sifat baqa Allah Subhanahu wa taala. Wal awwalu wal akhiru. Tuhan yang maha akhir, Tuhan yang maha kekal. Baqa, Tuhan yang sentiasa ada. Sentiasa ada. Abadan, selama-lamanya. Maksudnya apa selama-lamanya? La nihayata lahu. Tiada pengakhiran bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiada pengakhiran. Adamul intifa, adamul inqidha disebut oleh para ulama. Tidak ternafi Allah Subhanahu wa ta'ala. Zat dia dengan sifat dia sampai bila-bila. Bukan bermaksud bila semua dah masuk dalam syurga besok, bila dah masuk dalam neraka besok, wa'alaiyazubillah, Tuhan tinggal seorang-seorang, habislah sifat Tuhan. Mana perginya Ar-Rahman, mana perginya Ar-Rahim, mana perginya Al-Ghafur, mana perginya At-Tawwab, mana perginya Al-Latif.
yang bersifat dengan sifat pada makhluk yang ada pada dunia dan juga akhirat, sedangkan makhluk semua dah duduk dalam syurga, ada yang duduk dalam neraka, tuan-tuan. Wa'iyasubillah. Mana pergi sifat tersebut? Adakah akan habis? Tak, sifat tersebut baqa sifatnya. Semua sifat Tuhan baqa sifatnya, kekal sifat dia, abadan, selama-lamanya, tiada noktah. Yang ada permulaan, ada noktah ni makhluk je. Makhluk ni siapa? Selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dikatakan makhluk, ma siwallah, sesuatu selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Makna yang bukan makhluk ni satu saja. Siapa dia? Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain Allah, semua makhluk. Cakaplah macam mana sekalipun, tuan-tuan, malaikat ke berapa banyaklah sayap malaikat Sayyidina Jibril alaihi salam, 600 malaikat, tuan-tuan, dia tetap makhluk. Tetap makhluk, tuan-tuan. Ya, malaikat yang paling banyak sayapnya, tuan-tuan, disebut sebagai ulama sebagai malaikat Israfil, 1200 sayap, tuan-tuan, dia tetap makhluk. Dia tetap makhluk, tuan-tuan. Kemuliaannya sebagai malaikat tetap mulia, tapi dia tetap makhluk. Dia tetap makhluk. Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang bukan makhluk hanya satu sahaja, Allah Subhanahu wa ta'ala. Huwa zahir, dialah Tuhan yang maha zahir. Zahir apa maksudnya zahir? Dia menzahirkan sifat dia, dia menzahirkan kejadian dia, yang maha menjadikan sesuatu. Yang turunkan matahari, naikkan bulan, siapa punya kerja? Allah Ta'ala. Dia zahirkanlah sifat tu. Dia zahirkan. Yang bengkarkan kita daripada bangun tidur pagi tadi, siapa? Tuhan lah. Dia zahirkan sifat tu pada kita. Yang bagi kita bernafas pagi ni, siapa dia? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia zahirkan sifat tu dalam diri kita. Yang saya sedang bercakap, tuan-tuan, tengah mendengar dengan khusyuk sekarang ni, tuan-tuan, siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia zahirkan. Rasa kena rasa macam tu. Tak ada kita, tak ada dinding kita dengan Tuhan, tak ada. Ya? Kita dengan Tuhan ni lebih rapat Tuhan dengan apa, tuan-tuan? Dengan urat nyawa kita kat leher ni. Rapat lagi Tuhan Allah Ta'ala dengan leher kita, dengan urat leher kita, tuan-tuan. Dengan urat leher kita tu, pasal tongkok kita ni mulia sisi Tuhan. Kepala dan juga anggota kita ni, tuan-tuan, ya, mulia hakikat kerana Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan, sehingga Allah Ta'ala menyatakan bahawa rapat Tuhan, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami ni rapat kepada seorang hamba tersebut dengan rapatnya Allah daripada ni urat tongkok ni. Kepala sampai ke tongkok, mulia sifat ni. Jaga. Kita kena jaga, tuan-tuan. Kerana Allah Ta'ala menyifatkan dengan sifat dia tu hampirnya Tuhan. Dengan hampirnya dia daripada urat nyawa kita. Tapi kita tak terasa, tuan-tuan. Kita didindingi, ditutup, dihijab kita dengan Tuhan, tuan-tuan. Tuhan Allah Subhanahu wa ta'ala tak pernah menghijabkan zat dia dengan kita. Allah Ta'ala 24 jam bukratan wa asila. Itu yang selalu kita nyebut, tuan-tuan. Allahu Akbar kabira, alhamdulillah kathira, subhanallah bukratan wa asila. Dalam semayang sebut, habis semayang pun kita sebut Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kathira subhanallahi bukratan wa asila. Bukratan wa asila tu pagi, petang, siang, malam, 24 jam maksudnya. Kita dengan Tuhan, Tuhan dengan kita, Allah Ta'ala kita. Tak pernah ada hijab Allah Ta'ala dengan makhluk. Yang menghijabkan makhluk dengan Tuhan itu adalah makhluk. Kita sendiri menghijabkan diri kita sendiri dengan Tuhan. Leko, cuai, alpo kita dengan Tuhan. Kita sendiri buat dinding diri kita dengan Tuhan. Ya? Tak pernah kita rasa Tuhan tu hampir dengan kita. Tak pernah rasa. Tuan-tuan, tak pernah kita menjiwai feel rasa tu kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala tu. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala itu
lebih hampir daripada urat nyawa kita. Urat nyawa itu. Tak pernah. Sedangkan Allah Ta'ala tu cukup hampir, tuan-tuan. Nak katakan urat nyawa tu bila-bila masuklah. Tapi Tuhan tu hampir sungguh dengan kita, tuan-tuan. Kita yang menjaga ahli itu, tuan-tuan. Maka zahir Allah Ta'ala itu zati baginya. Zahir zat bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhan yang menjadikannya itu dengan sifat Tuhan. Sifat itu dinisbah dan disandarkan kepada zat Tuhan. Zat tu apa? Diri Allah Ta'ala itu sendiri. Allah Ta'ala bila sebut diri Tuhan tu, jangan tuan-tuan nisbahkan diri Tuhan macam diri kita. Oh, diri mana mesti ada kepala, mesti ada tangan, mesti ada kaki. La, kita dah mengaji ilmu tauhid, mukhalafatuhu lil hawadis. Allah Ta'ala itu bertentangan sifatnya dengan sifat makhluk. Tak sama, laisa kamislihi syai'. Allah Ta'ala itu tak diserupai oleh sesuatu pun. Tak boleh kita serupakan Tuhan. Tak ada bandingan dengan Tuhan. Jadi bila sebut zat, mana Tuhan itu Allah Ta'ala itu sendiri. Zat dia sendiri. Diri Tuhan itu sendiri. Kita makhluk ada diri kita. Mana kita faham diri, mesti ada batang tubuh dia. Ada pun Allah Ta'ala, tak boleh kita nisbahkan macam tu. Sebab apa? Itu tak boleh nisbahkan. Allah Ta'ala ni tak ada bandingan dia. Tak boleh kita bandingkan Tuhan. Tuhan macam ni kok, Tuhan macam ni kok, Tuhan macam ni kok. Itu masalah yang ada di sisi para ulama tauhid. Haram hukum dia bertanya tentang zat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menunjukkan kepada tasyabbuhnya, perumpamaannya ataupun perbandingannya. Haram. Tuhan dengan Allah Ta'ala baik apa sekarang kan? Allah Ta'ala kayak mana sekarang kan? Yang menimbulkan syaz, menimbulkan ragu-ragu dalam kita dengan Tuhan. Allah Ta'ala baik apa sekarang? Kayak mana dia? Kayak langit ke? Kayak bumi ke? Kayak mana kan? Kau kayak syurga ke? Kau ada orang bertanya macam tu. Allah ada kayak mana? Kayak syurga ke sekarang ni ke? Allah kayak langit ke sekarang ni ke? Tuan-tuan, sesuatu pertanyaan yang mendatangkan keraguan kepada kita. Allah Ta'ala kayak syurga. Sebelum Allah Ta'ala jadi syurga, Allah Ta'ala duduk mana pula? Allah Ta'ala duduk kat langit. Sebelum Allah Ta'ala jadikan langit, Allah Ta'ala duduk kat mana pula? Dia duduk dekat arash. Sebelum Allah Ta'ala jadi arash, Allah Ta'ala duduk mana pula? Dah berduduk-duduk, pindah pula dah. Macam tu kok. Itu pertanyaan yang menunjukkan adanya perbandingan sesuatu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Duduk tu pun kita tak tahu istilah makna duduk. Duduk tu maknanya tinggi ke rendah. Kalau kita kata Allah Ta'ala duduk dekat langit lah, summa stawa 'alal 'arsy. Allah Ta'ala tu duduk di langit. Ada ulama ada orang ulama Wahabi yang mengatakan summa stawa 'alal 'arsy, Allah Ta'ala duduk di atas langit. Duduk itu, makna duduk tu sendiri tu rendah ke tinggi maksud duduk tu. Tuan-tuan duduk di atas lantai sekarang ni. Saya duduk atas kursi. Siapa tinggi pada tuan-tuan ni? Saya lagi tinggi pada tuan-tuan. Saya duduk di atas kursi. Ada tak yang lagi tinggi daripada saya? Ada. Ya, kipeh lebih tinggi daripada saya. Saya duduk di atas atap. Ada tak yang lebih tinggi daripada saya? Ada. Langit lagi tinggi daripada saya. Saya duduk di atas langit. Ada lebih tinggi daripada saya? Ada. Atas itu. Tuan-tuan, atas daripada langit. Apa atas daripada langit? Langit pertama, kedua, ketiga, keempat. Adakah makna duduk itu menunjukkan tinggi? Duduk itu menunjukkan bertempat. Mengambil ruang, mengambil masa, mengambil tempat, berkeadaan. Berkeadaan. Tak boleh kita nisbahkan duduk. Tuhan duduk, Tuhan duduk. Seolah-olah mendatangkan perbandingan dan perumpamaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zat Tuhan tu laisa kamislihi syai'. Adapun zat Allah Ta'ala itu tak boleh diserupai oleh sesuatu pun. Tak boleh kita serupakan Tuhan. Tak boleh kita bandingkan Tuhan. Ya, maka zahir Allah Ta'ala itu zat baginya. Tidak perlu diusahakan.
tidak perlu dituntut faedah daripadanya. Tak perlu. Dan tidak dengan maklul, penyebab. Kan? Macam tadi. Allah Ta'ala ni makan ke, minum ke, tengah tidur ke. Kan? Tak perlu ditanya dah makan ke Tuhan. Ini soalan-soalan penghuni hospital bahagia, tuan-tuan. Kan? Entah apa-apa soalan dah. Kalau kita makan, Tuhan makan apa ini ghairul ma'lul, ghairul ma'qul. Tak masuk ke akal. Tuan-tuan. Tak boleh. Tuhan ada, tak bertempat. Tuhan ada, tidak seperti kita. Wujud tapi tak sama macam kita. Ya? Ada tapi tak sama seperti kita. Manakala zahir segala akuan itu terjadi daripada tajalli Allah. Ya? Manakala zahir segala akuan ni makna makhluk lah, kaun makhluk. Tuan-tuan, zahir makhluk ini, adanya makhluk ini, wujudnya makhluk ini, tuan-tuan, terjadi daripada tajalli Allah ke atasnya Allah Ta'ala dengan sifat zuhur. Ya? Allah Ta'ala yang mencipta tajalli dengan maksud penyerlahan sifat Tuhan yang mencipta makhluk ini. Penzahiran sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan maksud Allah Ta'ala mencipta bagi makhluk ini. Kita lapar ke, kita kenyang ke, kita mengantuk ke, kita sedar ke, kita tidur ke, semua Tuhan yang menzahirkan. Ada penyebab Allah tu tiada penyebabnya. Maksudnya kalau Allah itu berkehendak fulan bin fulan sekian, Allah Ta'ala berkehendak untuk dia mati pada hari ini hari terakhir dia, maka dia pun matilah. Apa sebab Tuhan berkehendak macam tu? Tak ada penyebab, memang Tuhan berkehendak. Bukan bermaksud disebabkan doa orang ni yang bagi dia ni copet mati, maka Allah Ta'ala pun copet mati kawan ni tadi. Dia punya geram orang ni doakan matilah kau. Orang tu pun mati disebabkan doa makhluk kawan tu ke? Tak, bukan. Memang Tuhan berkehendak dah daripada azali. Pasal kita ni tuan-tuan, walau macam mana kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan, doa ya Allah, turunkanlah hujan ya Allah. Tiba-tiba hujan pun turun. Hujan turun tu sebab doa kita ke? Tak ada. Memang dah tertulis kat Lauh Mahfuz. Tertulis di Lauh Mahfuz dah. Hujan turun sekian. Doa kita tak mendatangkan kesan dan bekas di sisi Allah. Doa kita tu hanya berbetulannya dengan kehendak Allah. Berbetulannya dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janganlah kita rasa ni, hujan dah turun, wali dan ni dah. Jadi orang dia wali. Mula tu poning tuan. Ya? Tak betul. Doa tu berbetulan. Ya Allah, bagilah anak aku cemerlang apa semua. Kita bahagian alhamdulillah anak tu Tuhan dah tulis kat siap dah. Lauh Mahfuz tu. Apa balaku. Tuan. Kan? Semua dah Tuhan ada, Tuhan dah tahu dah. Sekalipun daun yang jatuh ke bumi, tuan-tuan, nak sentuh daun tu jatuh ke bumi, dalam keadaan jatuh tu dia sentuh dengan daun lain, semua Tuhan dah tulis dah siap. Wala ratbin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Daun tu kering ke, daun tu basah ke, semua dah ada kat Lauh Mahfuz dah. Kan? Inna Allah mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wala rutbin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Semua Tuhan tahu. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Dia tahu apa wa ya'lamu. Ya'lamu ni dia bukannya past tense, dia present tense. Dia fa'lul mudhari'. Present tense makna sentiasa dan akan
sekarang dan sentiasa. Sekarang dan sentiasa. Dia akan tahu sentiasa. Itu maksudnya, ya'lamu ma fil barri wal bahr. Dia maha mengetahui, sentiasa maha mengetahui. Tahu apa yang ada di daratan dan lautan. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Wala habbatin illa fi dhulumatil ardh. Wala ratbin wala yabisin illa fi kitabil mubin. Walaupun daun yang jatuh daripada satu pokok turun jatuh ke bumi, jatuh ke tanah, daun itu sentuh mana sekali, Tuhan Maha mengetahui. Wala habbatin fi dhulumatil ardh, walaupun dengan sebiji habbah, sebiji benih sawi sekalipun Tuhan tahu keadaan biji benih itu macam mana, basah ke kering ke. Semua Tuhan dah tulis siap-siap. Itu pun dosa kecil-kecil. Kita ni sebasa umat. Kita ni makhluk manusia. Lagilah Tuhan tahu. Tuhan dah tulis lah. Kita ni masing-masing dah ada buku masing-masing. Bila padam bila kena soal bila kena panggil besok, mana hisap kita besok, tuan-tuan. Tuhan dah tentukan dah. Syurga ke neraka ke, hakikat Tuhan dah tentu dah. Hakikat Tuhan Maha mengetahui. Tuan-tuan, cuma Allah Ta'ala bagi kita pilihan. Allah Ta'ala bagi kita pilihan kat dunia ni untuk buat amal ibadat. Bagi pilihan lagi. Sebelum berlaku sesuatu, Tuhan bagi pilihan pada kita. Ada ikhtiari pada kita. Baik, hiduplah kau di dunia ni. Kau nak syukur ke, kau nak neraka? Kau nak syukur, buat amal. Walladzina amanu wa amilus solihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Kau nak betul syurga, kekal dalam syurga, buat amal soleh, buat taat, buat ibadat. Ni malam nisfu Syaban. Tuan-tuan, jangan tuan-tuan buat biasa yo. Nisfu Syaban. Kan? Ahya al-lail wa siyam an-nahar. Hidup an malam ni, puasa di siang hari Jangan puasa ni hari, besok puasa. Kalau ada lain puasa ni hari kan. Kan? Besok puasa, nisfu Syaban. Tuan tahu? Ahya al-lail wa siyam an-nahar. Hidup an malam ni, puasa siang hari ni, malam ni, baiklah malam. Takkan baca Yasin 3 kali je. Itu dah kira banyak dah tu ke? Macam tu ke? Sampai subuh baik amal. Lepas ni kan tidur, lepas tu zuhur, lepas zuhur tidur, sambung asar, lepas tidur, sambung maghrib. Lepas maghrib tu jangan tidur sampai subuh tu. Tuan-tuan, beramal. Nisfu Syaban. Inna Allah subhanahu wa ta'ala la yattali'u fil lailatin min Syaban. Allah Ta'ala melihat hamba-Nya pada malam nisfu Syaban, wa yaghfiru ala khalqih, dan Allah Ta'ala mengampunkan segala dosa hamba-hambanya pada malam nisfu Syaban, illa li musyrikin aw syahid, melainkan orang yang syirik pada Tuhan dan orang yang ada bermusuh-musuh, orang yang ada bertelagah-bertelingkah pada malam nisfu Syaban, Tuhan tak ampunkan. Tapi yang lain semua Tuhan ampunkan. Semua Tuhan Allah Subhanahu wa ta'ala ampunkan. Malam nisfu Syaban, sebagai ulama, malam nisfu Syaban ni hakikat afdalnya apabila seorang tersebut bertemu pada malam nisfu Syaban, afdal dia memuliakan malam tersebut lebih mulia daripada malam Lailatul Qadar. Sebab apa? Sebab malam Lailatul Qadar ni tak tahu bila malam ni. Kita tak tahu kah? 20, 21, 23. Confirm benar lah tu. Kita semua sangka je. Tak tahu bila. Tapi malam nisfu Syaban confirm malam ni. Confirm 15 Syaban confirm. Kata Imam Syafi'i, 5 malam yang mustajab doa. Imam Syafi'i khabar 5 malam yang kau berdoa mustajab. Nombor 1 malam Jumaat. Malam Jumaat doalah, mintalah pun doa, insya-Allah mustajab. Betul. Yang kedua malam raya Aidul Fitri. Takbir kita malam raya tu pukul 2 pagi 2 pagi lah, pukul 1 pagi 1 pagi lah. Tuan-tuan, marin boleh buat ni, sekarang tak boleh buat pula.
Marin ke surau rumah Qadai tu marin, saya pacik main kat situ marin, boleh buat. Sampai 1 pagi, 2 pagi tuan-tuan. Ini ada letih, kucing manis semua rilasan. Kan? Ponek lah apa langsung tak. Malam raya tu malam mustajab doa, tuan-tuan tahu tak? Kan? Minta doa mustajab pagi raya tak ada faedah tu dah. Kalau mang semua malam tu. Tuan-tuan, malam raya tu malam mustajab doa tu pasal kita bertakbir malam tu. Kita berdoa rumah ke rumah. Hidupkan malam tu. Malaikat datang rumah kita. Tuan-tuan. Ini sekarang dah tak raya. Dah tak buat. Tak ada buat lah. Baiklah 2 rumah, 3 rumah. Tak ada dah. Ya, marin saya ingat marin tuan-tuan. Keliling bertakbir. Ya, keliling. Panah tuan-tuan. Hangih parut sampai ke lusa tu, 2 malam raya ketiga raya kompak, parut panah daripada malam raya. Tuan-tuan. Sono riang tuan-tuan dengan malaikat-malaikat lagi. Mula kecil tak tahu dah, panik dia. Bila tahu malam mustajab doa kata Imam Syafi'i. Malam mustajab doa, malam raya Aidil Fitri. Malam raya Aidil Fitri. Malam raya yang ketiga malam raya Aidul Adha. Malam raya Idul Adha. Malam raya haji itu 9 malam 10. Tuan-tuan, hari Arafah 9. Malamnya itu, hidupkan malam itu mustajab doa. Mustajab doa. Yang keempat, malam awal Rejab. Rejab, masuk bulan Rejab, kita dah lepas bulan Rejab dah. Malam awal Rejab kata Imam Syafi'i, malam mustajab doa. Yang kelima, malam nisfu Sya'ban. Nah, Imam Syafi'i tak khabar malam Lailatul Qadar dah. Lailatul Qadar dengan kemuliaan dia. Ada kemuliaan dia pada malam tersebut. Tapi malam nisfu Sya'ban, kemuliaan dia Allah Ta'ala mustajabkan doa hamba-Nya. Mustajabkan doa hamba. Ampunkan hamba-Nya, ampunkan dosa hamba-Nya. Minta tuan malam ni. Ya? Jangan setakat baca Yasin balik rumah lalap bondol. Tamallah. Tuan-tuan, hidupan malam tersebut banyakan sembahyang sunat, minta ke Allah Ta'ala berikan kita kekuatan. Besok bukan ada apa, besok hari Ahad, bukan besok kojo. Tuan-tuan kojo pencen nampak semua Tuan-tuan, ada kojo ni dah beramal. Tu nak manalah tahu ini merupakan Sya'ban terakhir gitu. Kita tak tahu. Dan tentu lagi dapat jumpa Sya'ban minggu depan, tahun depan. Dan tak tahu. Mungkin ni Sya'ban terakhir kita. Nisfu Sya'ban terakhir bagi kita, kita tak tahu. Dapat kita berjumpa nisfu Sya'ban kali ini. Alhamdulillah. Moga Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kita bertemu dengan bulan Ramadan pula. Moga kita pula mati dalam bulan Ramadan. Doa kita mati dalam keadaan amal ibadat dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu nisfu Sya'ban, mulia. Sangat mulia nisfu Sya'ban. Sangat mulia. Allah Ta'ala memuliakan Rasulullah SAW dengan bagi tahu malaikat pun berselawat pada engkau wahai Muhammad. Turun ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Turun ayat tu bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban. Tu dalam kuliah saya khabarkan Allah memurniakan kemuliaan bagi Rasulullah tukar arah kiblat pada 15 Sya'ban. Peristiwa pertukaran arah kiblat tu nisfu Sya'ban laku. Orang cerca Rasulullah, sindir Nabi. Khabarkan wahai Muhammad, kau betul lah kau ni agama kau berbeza pada agama kami apalah. Kiblat kau sama kiblat kami. Yahudi khabarkan Rasulullah, Nasrani khabarkan Rasulullah. Kau betul lah agama kau ni agama yang berbeza daripada kami. Kau kata kau buat agama baru, apalah kiblat kau sambung kita pula. Kecil di Nabi. Sahabat nangis sahabat. Apakah macam ni ujian bagi kita wahai Rasulullah? Wahai Rasulullah, macam ni nak ujian kita. Ya, Rasulullah sabar, diam ya Rasulullah. Angkat takbir menghadaplah ke Baitul Maqdis, Masjid Al-Aqsa sebagai kiblat pada waktu tersebut.
Allah Ta'ala tengok dalam isi hati Rasulullah SAW tersebut, sedih Nabi SAW, maka Allah Ta'ala turunkan ayat pada waktu tu, falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Berpalinglah engkau wahai Muhammad, berpalinglah engkau ke arah kiblat yang kau suka, yang kau redha. Mana tempat yang kau nak palingkan kiblat, pandai kau lah mana kau suka, pilihlah wahai Muhammad. Maka Rasulullah pun berpaling ke arah Kaabah. Tahu berpaling Rasulullah cakap, Kaabah yang dibina oleh moyang dia Nabi Ibrahim alaihi salam. Gembira, riang hati Rasulullah SAW, riang hati Nabi dengan anugerah tersebut. Karena itulah Nabi digelar sebagai Imam al-Qiblatain, Imamul Qiblatain, imam bagi dua kiblat. Nabi ini imam Nabi Rasulullah SAW, imam. Itu pasal dalam bila Rasulullah wafat, kita ni diceritakan tentang keadaan Nabi wafat. Tapi kita ni jarang dengar cerita lepas Nabi wafat apa berlaku. Nabi wafat, sahabat sedih, kemudian Nabi wafat, Sayyidina Abu Bakar pun tak ada isi pun. Itu biasa kita dengar. Apa berlaku lepas Nabi wafat? Siapa uruskan jenazah Nabi? Lepas dikafankan Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang berlaku pada Rasulullah SAW? Nabi ni sallallahu alaihi wasallam ni tuan-tuan, bila nak sembahyang jenazah tuan-tuan, Sayyidina Abu Bakar keluarkan semua orang daripada rumah Rasulullah. Raudhah Nabi tu semua keluar. Semua keluar. Tak ada seorang pun yang boleh sembahyangkan dahulu melainkan malaikat yang sembahyangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keluar. Lepas tu baru sahabat masuk sembahyang. Itu pun sahabat masuk sembahyang masing-masing. Tak ada imam. Tak ada imam. Sebab apa? Yang nak disembahyangkan tu dah berimam. Digelar Nabi ni Imam al-Qiblatain, imam bagi dua kiblat. Dia imam dunia dan juga akhirat. Imam dunia dan juga akhirat. Dunia wal akhirah Rasulullah SAW. Kerana itu bila sembahyang jenazah Rasulullah, tak ada imam bagi sembahyang jenazah Nabi SAW. Pun ada tak betul lah. Sahabat tak lantik siapa jadi imam waktu menyolatkan jenazah Rasulullah SAW. Begitu juga berlaku selepas daripada solat. Nak kafan, nak ke bumi. Nak ke bumi. Kaedah ke bumi zaman Rasulullah SAW ada dua kaedah. Satu kaedah lahat dalam, satu kaedah lahat tengah, bawah tu. Betul tak? Yang selalu kita dengar, yang selalu kita tengok lah. Dua kaedah tu. Kemudian orang bersyarat, sahabat bersyarat, mana satu kita nak buat dulu? Mana satu yang betul nak lahat dalam ke lahat tengah? Jadi sahabat bersepakat, kita tengok siapa tukang gali yang datang dulu. Mana yang datang dulu, tentulah kita ikut yang datang dulu, yang buat liang lahat dalam. Maka Nabi SAW dilahatkan dalam. Sunat hukumnya kita buat macam tu. Itu yang berlaku. Dengan buat ikut wasiat dan kau nak apa so kumi dan kumi lahat dalam. Ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan wasiat pula nak sembahyang jenazah jangan ada imam dia. Itu Nabi. Kan ada pula yang buat macam tu kan. Tuan-tuan ni luwih betul. Bab tu luwih. Kan bab lain bengkok-bengkok. Bab yang tu ikut betul. Tuan-tuan. Itu Rasulullah SAW, itu khususiat dia. Itu keistimewaan khusus untuk baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi itu maksudnya. Maka manakala zahir segala akuan itu terjadi daripada tajalli Allah ke atasnya dengan sifat zuhur. Sifat zuhur, sifat mengadakan bagi makhluk tersebut. Justru bagaimanakah pula segala akuan boleh melindingnya? Bagaimana kira makhluk boleh menghijabkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala? Ya dia yang menjadikan semua. Karena itu ada sifat maknawi.
sifat ma'ani, sifat maknawi. Maknawi ni maksudnya sifat kesenantiasaan Allah Ta'ala. Haliyah namanya. Sifat haliyah. Makna Allah Ta'ala sentiasa bersama kita. Kan wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia Tuhan tu sentiasa bersama kamu, tak kira kamu dekat mana. Haitsuma kuntum wa huwa ma'akum haitsuma kuntum. Dia sentiasa bersama ma'akum ni sentiasa. Bodoh bersama. Contoh tuan bersama dengan saya sekejap ni ya. Sekarang tak ke mana masing-masing. Jemaah. Tapi Allah Ta'ala 24 jam bersama wa huwa ma'akum haitsuma kuntum. Dia sentiasa, haliyah ni sentiasa. Mengaji tauhid ada sifat adanya sifat salbiyah, adanya sifat ma'ani, ada sifat maknawi, ada sifat nafsiyah, ada sifat salbiyah, ada sifat ma'ani, ada sifat maknawiyah. Maknawiyah tu makna kesenantiasaan Tuhan dengan kita. Allah bersama, haliyah. Tu maksud kena rasa walau macam mana pun tu pasal nak buat maksiat, kita fikir Allah ada, Allah bersama kita. Macam malam apa disebut bersama dengan Tuhan. Malam tajalli ilahi namanya. Tajalli ilahi, ma'iyah ilahiyah namanya. Bila kita semayang baca Yasin tu tuan-tuan, memang baca Yasin ni tak ada dalam hadis Nabi. Nabi suruh baca Yasin pada malam nisfu Syaban, tak ada. Jangan apa gapu, jangan apa kepet tuan. Ada yang mengepet gapu Nabi buat. Siapa khabar Nabi buat? Baik senang dalil, baik senang hadis. Tuan-tuan, tak ada hadis Nabi baca Yasin pada malam nisfu Syaban, tak ada. Kan? Tapi salah kok. Tak ada salah ada. Baca Quran salah Tapi nak membayangkan tu daripada Nabi, itu tak betul. Yang tak betul, saya khabar tak betul. Mengada-adakan benda yang tiada, mardud tertolak hukumnya. Tabawwa maqaidahu finnar, menempah tempat duduk dalam neraka. Tuan-tuan tahu tak? Benda yang Nabi tak buat, kita khabar Nabi buat. Jangan memang. Tapi kalau nak buat benda tersebut, tak ada masalah. Buat benda yang baik. Benda yang baik. Imam Ahmad Ibn Idris meriwayatkan boleh baca Yasin bukan 3 kali, 4 kali pada malam nisfu Syaban. Tuan buatlah. Baik 4 kali. Setiap diriwayatkan setiap selingan daripada Yasin pertama kedua tu adanya sembahyang sunat 2 rakaat terlebih dahulu. Kau tak daya, kau tak bayar. Dah baca Yasin 3 kali. Tak ada buat. Baca Yasin pun salah pula. Kan? Baca Yasin, baca Quran, bukan tentang baca Quran ke baca utusan. Tak ada. Baca Quran. Oh masalah pula. Kalam Allah. Amal baca. Tapi nak membacakan tu daripada Nabi, tidak betul. Supaya dalam menceritakan tentang hadis nisfu Syaban tadi. Hadis sahih. Dia tak ada hadis sahih dah. Dia bukan hadis yang sahih. Dia hadis hasan namanya. Dia bukan hadis sahih. Hadis hasan, mana hadis yang dhaif tetapi banyak periwayatannya, maka jadi dia naik kedudukan maqam hadis tersebut. Namanya hadis hasan li ghairih namanya. Itu namanya ilmu mengaji. Ini tu khabar Nabi buat, bila masuk Nabi buat. Enggak. Tapi nak buatlah, tak ada masalah. Saya bukan Wahabi dah. Membantu bid'ah ni bid'ah, tu bid'ah ni bid'ah, Nabi tak buat, Nabi buat. Haram hukumnya, masuk neraka tak keluar-keluar. Bukan kerja kita. Tuan, ingat tu, hidup kan bersama dengan Tuhan, bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Rasa macam tu, tuan. Kaifa yatasawwaru ay yahjubahu syai'un wa huwa alladhi adhaharu min kulli syai'in wallahu a'lam. Sambung lagi kemudian, tuan. Ya? Cukuplah. Selamat beramal, tuan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kita kekuatan. Kekuatan itu pun anugerah Allah taala. Yang tajalli kuwah daripada Allah Subhanahu wa taala. Untuk kita beramal istiqamah
dalam nak menempuh bertemu pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan ni adalah bulan tajalli, tuan-tuan. Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita pada bulan Ramadan seperti hadis Nabi SAW. Doa Nabi SAW, Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan kami pada bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. اللهم اجعلنا من المتجالسين فيك، واجعلنا من المتهدين فيك، واجعلنا من المتبازلين فيك، واجعلنا من المتعاونين فيك، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. نعم المولى ونعم النصير. وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه في كل لمحة ونفس عدد ما وسع المكامين، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم.